Okay, so hari ini kita akan masuk bahagian baru. Okay, set hukum set. Nama ni awak tak pernah dengar sebelum ini. Tapi sebenarnya bila kamu buat soalan-soalan, kamu pernah jumpa dia. Okay, di mana awak nampak punca kuasa 2, boleh ada nombor di dalam. Itu sebenarnya itulah yang dipanggil sebagai set. Okay, so di sini cikgu akan bagi sikit penerangan lah. Okay, so bila kamu ada nombor perpuluhan ada yang boleh tulis dalam pecahan, ada yang tak boleh tulis dalam pecahan. Okay, so kalau nombor itu boleh tulis dalam pecahan, kita akan panggil nombor perpuluhan itu ialah nombor nisbah. Okay, cikgu bagi contoh yang bawah ni, contohnya 0.25. Kita boleh, nombor di sini 0.25, cikgu boleh tulis dalam nombor pecahan 1/4. So, ini tak ada kaitan dengan set. Dia ialah satu nombor, istilah dia ialah nombor nisbah. Macam 0.578. Mungkin kita susah sikit, tapi kita boleh buat kan. 578/1000. Kalau awak ringkaskan, ataupun awak boleh terus tekan kalkulator saja. Okay, awak boleh terus tekan kalkulator 0.578. Bila awak tekan kalkulator, dia bagi pecahan dia ialah 289/500. So asalkan satu nombor perpuluhan, jika dia boleh ditulis dalam pecahan, maka dia tak ada kaitan dengan set. Kita akan panggil itu ialah nombor nisbah. Okay, nombor nisbah sebenarnya tidak ada dalam apa yang kita nak bincang lah, hanya sebagai pendedahan. Okay, tapi sekarang kita ada masalah, ada jenis nombor perpuluhan yang tak boleh tulis dalam pecahan. Okay, dia ada berapa jenis. Ada sejenis kamu nampak seolah-olah dia macam tak boleh tulis dalam pecahan, tapi sebenarnya boleh, iaitu nombor cikgu tulis itu nombor perpuluhan yang tak terhingga dan berulang. Okay, kalau kamu masih ingat semasa cikgu mengajar tajuk janjang, cikgu pernah ajar benda ini. Tajuk janjang. Okay, cikgu tak scroll ke bawah sebab cikgu punya komputer lari nombor tu. Cikgu ambil kertas baru. Okay, awak pernah belajar 0.333 ... Itu maksudnya apa? Dia asyik ulang 333 tak berhenti kan? Ingat tak dalam tajuk janjang, awak pernah belajar macam mana tulis dalam pecahan? Kita akan gunakan rumus apa? Siapa boleh ingat? Dia ada kaitan dengan janjang. Rumus yang mana terlibat? Halo, 1, 2, Ong ramai. Ini yang ramai-ramai ni, Ong ramai 1, 2 orang. Okay, ini balik sini. Waktu awak belajar janjang 0.333. Kalau cikgu suruh kamu tulis dalam pecahan, macam mana kita buat? Boleh ingat? A/1 tolak R. Sorry? A/1 R. Okay, kita gunakan rumus hasil tanpa ketak terhinggaan A/1 tolak R. Di mana mula-mula kita tulis macam ini. Okay. So awak nampak inilah sebagai sebutan pertama kamu, dan kalau kamu semak, ini kita punya nisbah sepunya kita ialah 0.03 bagi 0.3 0.1. So bila kita masuk ke dalam formula 0.3 bagi 1 tolak 0.1, okay, kamu akan dapat jawapan dia 1/3. Ini yang kita pernah belajar sebelum kejap. Okay, so bila kita dapat nombor perpuluhan yang jenis yang berulang, kemudian dia tak berhenti. Nombor jenis ini dia juga boleh tulis dalam pecahan, hanya kita susah sikit sebab kita kena pakai formula. So nombor-nombor jenis ini kita tetap panggil dia sebagai nombor nisbah. Okay, kalau dia ialah nombor nisbah, dia tak ada kaitan dengan set lah. Itu cikgu hanya setakat beritahu kamu lah. Untuk nombor perpuluhan ada jenis yang putus,
Jenis yang putus senang sebab dia terus boleh tulis dalam pecahan. Hanya pecahan tu cantik ke tak cantik. Contohnya kalau tadi cikgu bagi 0.25, kita dapat satu pecahan yang ringkas 1/4. Tapi 0.578 bila tulis dalam pecahan kita dapat satu bentuk yang rumit sikit. Tapi bukan tak boleh. Boleh. Okey? Boleh So nombor nisbah pasti bukan set. Okey. Set ialah merupakan satu nombor tak nisbah, di mana kita akan panggil dia nombor tak nisbah. Okay? Cikgu ada salah. Sorry nota itu tolong ubah sikit. Kenapa? Kejap. Nombor tak nisbah ialah nombor yang tidak boleh diungkapkan. Cikgu salah tulis. Kejap, cikgu checking. Nombor yang tak boleh nombor yang tak boleh tukar kepada pecahan. Cikgu salah tulis. Ada orang? Ada. Sorry silap sikit. Yang ini ialah nombor yang tidak boleh Tolong betulkan nota kamu. Nombor yang tidak boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Okay, kita panggil dia sebagai nombor tak nisbah. Okey. Dan salah satu ialah kita kata set lah. Kita yang panggil dia sebagai set. Ubah nota ini Perkataan ini missing dalam nota cikgu. Kalau tidak kiri kanan sama kan? Ini tambah perkataan sendiri. So, nombor yang tak boleh tulis dalam pecahan tu salah satu, ada banyak, sebenarnya ada banyak. Nombor tak nisbah ada banyak. Yang kita akan belajar dalam subtopik ini, set merupakan salah satu jenis nombor tak nisbah. Kamu jangan lepas tu ingat, set itu sama masuk dengan nombor tak nisbah. Sebenarnya nombor tak nisbah banyak. Hanya antara itu salah satu jenis ialah set. Okay? So untuk set, dia ialah nombor yang kita boleh tulis dalam bentuk punca kuasa. Bentuk punca kuasa. Dengan syaratnya kamu punya nilai dalam ini salah pen cikgu pegang. Nilai dalam ini mesti merupakan integer positif. Dan nilai itu kalau kita tekan kalkulator kita memang tidak dapat mempermudahkan. Tak boleh tulis dalam bentuk integer. Kalau kamu masih ingat waktu kita belajar vektor, contohnya kita dapat punca kuasa 240. Kalau tak ada nombor maksudnya 2. Punca kuasa 240. Bila kamu tekan kalkulator, boleh dapat satu nombor bulat tak? Tak boleh. Akan dapat nombor perpuluhan kan? So, ini ialah satu bentuk nombor set. Hanya nombor set ini, cikgu nanti boleh ringkaskan. Cikgu memang tak boleh, kalau punca kuasa 2 bagi 4. Apa ni? Dapat asyik hang ni. Okey. Kalau cikgu bagi punca kuasa 2 bagi 4. Itu kalau kita tekan kalkulator dapat nombor 2 kan? Kalau ini dia bukan set. Sebab dia boleh dipermudahkan. Kita boleh buang punca kuasa 2 macam itu saja dan dia dipermudahkan dapat diwakilkan dengan satu jawapan. Tapi kalau punca kuasa 240, kalau kamu tekan kalkulator, kamu dapat satu nombor perpuluhan yang tak putus. Satu nombor perpuluhan yang tak putus. So kita akan kata set 40 ini ialah satu nombor
Dia ialah satu nombor tak nisbah yang dipanggil sebagai set lah. Tapi punca kuasa 2 bagi 4 tak dipanggil sebagai set sebab dia boleh ditulis dalam bentuk yang lebih ringkas dengan hapuskan punca kuasa 2 Dan biasanya lah kamu akan nampak yang jenis ini, dia punya jawapan ini adalah merupakan nombor perpuluhan yang tak terhingga, maksudnya tak putus, dan dia nombor tu tak berulang. Contohnya kalau kamu tekan set 40, mula-mula kamu, cikgu salin balik 6.3245555. Nampak macam sudah berulang kan? Tapi kalau kamu tengok, selepas 3 angka 5, dia 32. So maksudnya ini ialah satu nombor. Cikgu tak boleh ramalkan apa yang nombor belakang ini. Sebab tak nampak pattern berulang dia. Okay. So nombor-nombor jenis ini kita panggil dia sebagai set. Dan untuk satu set cara kita nak sebut kalau dia macam punca kuasa 2, kalau punca kuasa 2 kadang kita malas nak tulis 2, kita tulis simbol punca kuasa 2 je. Okay. Tapi kalau punca kuasa yang lain, contohnya punca kuasa 3, 4, cikgu mesti tulis. So bila kita sebut pun sama. Okay. Kalau punca kuasa 2 kita boleh cakap saja se-40. Kita tak payah cakap dia peringkat berapa. Sebab orang faham itu maksudnya peringkat 2. Tapi kalau punca kuasa 3 kita akan kata okay, contohnya ini contoh ini cikgu akan kata se-40 peringkat 3. Okay. Ini sebenarnya macam kita cakap punca kuasa berapa. Kita tulis ini. Okay. Sebagai contoh macam nak sebut ini. Set berapa? 10. Set 10 peringkat 5. Okay, itu cara sebut Kamu tak boleh sebut terbalik tau. Okay. Ini ialah set 10 peringkat 5. Kalau kamu sebut set 5 peringkat 10, ini maksudnya punca kuasa 10 dalam itu 5. Dua benda yang berbeza. Kamu boleh tekan kalkulator, cuba tekan kalkulator apa jawapan ini dan apa jawapan ini. Okay. 10 peringkat 5. Erti tak macam nak tekan kalkulator untuk ini? Kamu cari simbol ini. Dalam kita punya kalkulator ada satu simbol ini. Jumpa tak? So nak tekan, contohnya yang pertama ini, awak akan tekan nombor 5. Sebab dia ikut susunan X, Y. So awak tekan 5 dulu. Lepas tu awak tekan pattern ini. Lepas tu awak tekan 10. Untuk ini 5. Lepas tu awak tekan pattern tu. Pattern tu warna orange. So awak kena shift dia. Lepas tu awak tekan nombor di dalam. Boleh tak? Kamu dapat jawapan 1.5848993 dot. Panjang lah. Dapat. So cuba put yang bawah itu. Yang ini. Boleh tak kamu dapat 1.1746618 dot. Dapat. So itu dia. So kalau kamu tengok ini. Set 10 peringkat 5. Set 5 peringkat 10. Jawapan dia tak sama. Jawapan dia tak sama. So pastikan bila awak sebut itu awak kena sebut dengan betul. Sebab bila kita sebut punca kuasa, cara kita sebut terbalik kan. Kita akan kata punca yang pertama ini, yang pertama ini kita akan kata punca kuasa 5 bagi 10. Sebut 5 pada 10. Tapi kalau awak sebut dalam keadaan set, awak kena sebut benda di dalam baru sebut di luar. So susunan jangan terbalik ya. So nah awak tengok di sini. Bila dia merupakan set, awak akan nampak dia akan merupakan nombor perpuluhan yang tak terhingga. Kalkulator tak bagi habiskan, dia ada jawapan nombor. Kemudian dan biasanya pattern nombor tu tak berulang. Tengok ni cikgu tulis 1746618. Kalau cikgu sambung tulis lagi 943. Kita langsung tak nampak pattern. Kalau cikgu suruh sambung apa seterusnya tak tahu cikgu. Boleh So sekarang ini lebih kepada pakai tempat lain lah sebab berat file ni kejap.
So kita akan tengok hari ini sebenarnya kita belum masuk lagi hukum-hukum cert. Kita masih lebih kepada yang lebih simple punya bezakah itu cert ke bukan cert. Okay? So contohnya cikgu bagi kamu punca kuasa punca kuasa 5 bagi 25. Adakah ini merupakan cert? So sebenarnya sangat senang aja. Kamu pakai calculator tekan aja. Kalau tekan tak dapat integer, ini ialah cert. So kamu tekan, dapat tak satu nombor yang cantik? Tak. Kamu dapat 1.9036 lebih kan? So kita akan kata ini bukan cert lah. Ini ialah cert. Sebab tak boleh tulis. Terbalik je aku cakap. So ini ialah cert. Sebab kita tak boleh tulis dalam satu nombor yang cantik. Okey, kalau sekarang cikgu kata 5 punca kuasa maksudnya punca kuasa 5 untuk 32. Ataupun kita kata cert 32 peringkat 5. Okey. Apa nilai dia? 2. So kalau dia boleh tulis dalam integer yang biasa, kita kata ini bukan cert. Sebab dia tak dapat diringkaskan. Kalau nak puan punca kuasa, kita akan dapat nombor perpuluhan. Kita tak boleh dapat nombor yang cantik. Kalau macam yang kedua ni saya dapat nombor cantik. Jawapan dia 2. So kalau jenis ini kita tak panggil cert, kita ringkas saja. Okay, nak uji teknik kamu tekan calculator ini. Cuba tekan ini. Semua orang tekan untuk ini. Cikgu nak tahu apa jawapan kamu. Semua orang tekan sebab ini kadang ada masalah nak tekan calculator ni. Okay, apa jawapan dia? 1/2. 1/2. Kalau siapa dapat 1/16 itu maksudnya awal rupa buat kurungan untuk dia. Dapat 1/2. So adakah ini merupakan cert? Bukan. Bukan, sebab dia boleh diringkaskan. Ini bukan cert. Kalau soalan sekarang tanya awak apakah alasannya, kita pakai ayat ini sajalah. Okay? Kalau soalan tanya apakah alasannya, okay, kita gunakan ayat ini saja. Ayat ini. Kalau bukan cert, kalau bukan cert kita kata sebab dia bukan pakai ayat ini, salah saya highlight. Pakai ini. Okay. So kalau contoh tadi, kalau itu ialah cert, kita tanya apa sebabnya? Sebab dia tak dapat diringkaskan. Dia tidak boleh dipermudahkan ataupun tidak dapat diringkaskan. Kalau jawapan kamu ialah bukan cert, kamu kena kata dia diringkaskan jadi apa? Bukan kata okey, ini tak boleh diringkaskan. Bawah itu boleh diringkaskan. Kalau kamu kata boleh diringkaskan, kamu kena beritahu dia boleh diringkaskan jadi apa? So kalau soalan ini cikgu suruh tanya apakah alasan? Okey, ini awak akan kata sebab tidak boleh diringkaskan. Dipermudahkan pun bolehlah ayat dia. Kalau bukan cert, sebab kamu kata dia boleh dipermudahkan ataupun diringkaskan menjadi apa? Contohnya ini menjadi 2. Yang ini bukan cert, sebab dia boleh diringkaskan menjadi 1/2. Boleh Itu kalau cikgu tanya awak, adakah ini cert ataupun tidak? Boleh? Okay. So hari ini boleh kita sambung.
Ya, cikgu tengok kejap boleh sambung ke tak boleh sambung. Okeylah, cikgu ajar sikit lagi sebab pendek sangat saat ni. Okey, cikgu akan ajar kamu macam mana nak ringkaskan cert. Contohnya tadi tapi dalam tajuk kita banyak belajar ialah cert punca kuasa 2 saja. Cert punca kuasa 2. So contohnya kalau sebelum ni cikgu bagi awak 40. Kalau kita nak ringkaskan punca kuasa 2 ni, nak hapuskan punca kuasa 2 tak boleh sebab memang kita tak boleh dapat nombor yang cantik. Kita dapat nombor perpuluhan. Tapi kita nak ringkaskan. So apa yang kamu buat? Kamu pergi huraikan 40 ini kepada faktor-faktor kamu panggil dia apa faktor-faktor perdana. Maksudnya awak ingat tak kamu waktu di menengah rendah awak pernah buat benda ini? No 2 dapat 20. Ada dapat benda-benda macam ini? Ada. Ada kan? So nombor ini ialah nombor terkecil yang kamu boleh fikir bila sampai 5. Cikgu tak boleh tulis 2 lah, cikgu nak tulis 5 saja, tak ada pilihan lain kan. So kamu akan dapati 40 sebenarnya sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 5. Boleh? Okey, sekarang kalau soalan saya ialah punca kuasa 2. So kamu cari tempat mana yang nombor wujud 2 kali punya. So ini jadi satu grup. Yang ini tinggal satu, tak ada orang matching dengan dia, tak boleh. 5 memang tak ada yang sama. So kita akan buat ini jadi satu grup. So untuk punca kuasa 2 bagi 40, kita akan buat macam ini 2 nombor ini berulang kan. Dia berulang 2 kali. So kita letak dia di luar sekali. Yang lain tu masih di dalam. Di dalam tu ada apa? 2 dan 5. So sini ialah 10. So punca kuasa 2 bagi 40 boleh diringkaskan jadi 2 punca kuasa 2 bagi 10. Okey, mungkin cikgu bagi nombor besar awak lagi nampak. Okey, awak nak nombor apa? Cikgu ikut kamu. Bagi saya satu nombor lebih daripada 1000. 1001. Cikgu tak pilih 1001 sebab kalau tak silap saya 1001 ialah nombor perdana. Kalau maksudnya kalau nombor perdana dia tak boleh buat apa-apa. Nanti cikgu cek dengan satu kalkulator saya. Dia boleh terus tahu. Mana kalkulator? Cikgu ambil satu kalkulator saya bicara. Ya, 1001 cikgu tak, kita tak boleh pilih nombor ni sebab dia ialah nombor perdana. Kalau nombor perdana kamu fahamkan dia hanya boleh dibahagi oleh dia dan 1. So cikgu tak mampu tulis ada darab-darab banyak punya lah. Mungkin cikgu buat nombor genap lah. Nombor genap ada peluang sikit. Okay, 1020 lah. Okay, so kita cuba buat 1020. So boleh dibahagi oleh Halo, boleh dibagi oleh 2. Oh, ini 5. Okey, 2 pun boleh, 5 pun boleh kan? Tapi kamu pilih nombor yang lebih kecil dulu. Boleh okey. So ini ialah 510. Okey, ini 2. Berapa? 5. 5. Okey, sambung. 5. Okey, 5. So kita dapat 51 kan? Sambung. 3. Dapat 17. Ada lagi?
Okay, 17 ialah nombor perdana, tak boleh lah. Kalau kamu buat pun 17 kali 1 saja. So maksudnya kita akan kata 1020 sama dengan 2 darab 2 darab 5 darab 3 darab 17. Boleh? So soalan ini ialah punca kuasa 2. So kita kena cari 2. 2 jadi satu grup, 2 jadi satu grup. Nanti mungkin cikgu bagi kamu tengok punca kuasa 3, punca kuasa 4. Walaupun kita tidak ada latihan tentang ini Okay, sebab konsep aja. Kalau kamu boleh faham senang. So kita 2 dalam satu grup ini hanya satu saja, iaitu 2. Nombor lain tak boleh. So bila cikgu tak ringkaskan, cikgu akan tulis benda ini di luar tapi tulis sekali saja. Okay. Yang tak boleh tarik keluar punya masih di dalam. So kita ada 5, 3, 17. So cikgu buatlah 5 darab 3 darab 17. 5 darab 3 darab 17. So cikgu dapat 2, 5, 5. Boleh? So bila soalan tanya se-1020, kamu boleh ringkaskan jadi 2, punca kuasa 2 bagi 2, 5, 5. Okay, cikgu cuba cari satu yang satu nombor yang lebih cantik sikit. Katakan cikgu minta punca kuasa 2 bagi 1200. Punca kuasa 2 dulu nanti cikgu baru bagi contoh punca kuasa lain. So 1200 boleh dibagi oleh 2. 2 dapat 600. Boleh dibagi oleh 2. 2 dapat 300. 300. Boleh dibagi oleh 2. 2. Okay, di sini mungkin awak kata cikgu boleh bagi oleh 3, tapi kita kena pilih 2 dulu sebab 2 lebih kecil. Kalau kamu terambil nombor yang lebih besar, kadang-kadang dia masih okey, tapi kadang-kadang dia mungkin akan menyebabkan awak hilang jawapan. Maksudnya nanti awak ringkas tak lengkap. So jadi satu kebiasaan mula dengan nombor yang lebih kecil. Okay? Contohnya 300. Kita boleh bagi 2, kita boleh bagi 3. Kita mula dengan 2. Okay? So kita dapat 150. Boleh lagi? 2. 2, 7, 5. Betul? Okey, sambung. Bagi 3. Bahagi 3. So kali ini cikgu tak tulis 2 lah sebab 2 memang tak boleh. Kalau kamu tengok 75 mungkin ada di antara kamu fikir 5. Tapi sebenarnya 3 pun boleh. 3 lagi kecil. So pilih 3 dulu. Okey? So dapat berapa? 25. Betul? Betul. Betul. Okey, sambung. 5. 5. Dapat 5. Kalau kamu tengok 5 ialah nombor perdana, awak nak buat baris terakhir itu pun boleh, tak nak pun tak apalah. So di sini kita dapat ini sama dengan punca kuasa 2, 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 5 darab 5. Ada tertinggal 1, 2, 3, 4. Okey. So ini yang kita dapat. Sekarang soalan ini ialah punca kuasa 2. So kita nak tahu cari 2 dalam satu grup So kita akan cari yang kita ada 1. Kali lagi masih boleh? Ada lagi? 5. 5 pun ada 2 kali. So kita akan tarik 2 keluar. Ini kita tarik 2 keluar. Ini pun kita tarik 2 keluar. Ini kita tarik 5 keluar. So bila kamu darab ini berapa? 20. 20. So cara kita nak ringkaskan, kita akan tulis sama dengan 20. Punca kuasa 2. Di dalam tu tinggal apa lagi yang belum? 3. Di dalam ni ada satu nombor lagi iaitu 3. So kita tulis 3 di dalam. Kamu boleh semak jawapan. Cuba tekan ini, cuba tekan ini. Awak akan dapat nilai perpuluhan yang sama. Cuba tekan sekejap tengok. Okay. Dua-dua kamu akan dapat 34.64 lebih. 34.64, 10, 15, 145.
Betul tak? Dapat. Okay. So itu cara kita ringkaskan cert. So waktu kita belajar vektor kan, vektor dalam sata katisan, bila kita nak cari magnitude dia, so kalau kamu dapat nombor-nombor macam ini, okay, budak-budak abang kakak kamu di tingkatan 5, dia boleh tekan kalkulator pakai nombor perpuluhan ataupun dia tulis jawapan dalam bentuk ini. Punca kuasa 2 1200. Besar macam itu boleh sebab mereka tak belajar benda ini. Tapi untuk kamu kamu ada dua pilihan. Satu, kamu tulis dalam nombor perpuluhan jika soalan ini hanya tanya magnitude. Tapi kalau soalan ini tanya apakah vektor unit dia, kamu kena ringkas jadi bentuk macam ini. Okay, mungkin cikgu bagi contoh sikit ya. Waktu kita belajar di tajuk vektor. Okay. So kalau nombor macam ini, kita ada berapa jenis ya. Contohnya kalau cikgu tanya, okay, vektor kamu ialah 3i tambah 4j. Okay. Kalau soalan tanya, apakah magnitude dia? Macam mana kamu buat? Punca kuasa 2, kita pakai rumus saja. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okay, apa di dalam ini? 25 kan? Bila tekan punca kuasa 2 bagi 25, kamu dapat 5. Maka ini tak ada masalah sebab dia bukan cert pun. Dia ialah nombor nisbi. Dia tak melibatkan cert pun sebab dia boleh diringkaskan. Okay, masalah kalau cikgu bagi sekarang, okay, bukan P. Kalau cikgu bagi 13i tambah 14j. Okay, cikgu tanya, soalan pertama saya, cikgu tanya, apakah magnitude dia? So kita akan pakai formula yang sama lah. Tapi kali ini 13 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2. Apa nilai dia? 365. 365. 365. Okey. Kalau awak tekan punca kuasa 2, dia putus tak? Tak. Tak. Kamu dapat jawapan 19.1049. Kalau cikgu pundakan, maksudnya 19.11 lah. Okey. Untuk pelajar abang kakak kamu, mereka boleh tulis jawapan macam ini. Okey. Untuk kamu boleh tulis macam ini dan kamu pun boleh tulis dalam bentuk yang diringkaskan punya. Cikgu tengok dia boleh diringkaskan tak? Oh, dia tak boleh diringkaskan. Okay? Maksudnya awak akan cek dululah 365 sebab kita tak akan tahu dia boleh ringkas tak boleh ringkas. Ini boleh dibagi oleh apa? 5. 5, 7, 3. Okay, boleh lagi? 7, 3 sasa nombor perdana. Boleh? 2 tak boleh, 3 tak boleh, 4 tak boleh, 5 tak boleh. Tak adalah. So kalau kamu tengok 365 ialah 5 kali 73 kan? Tak ada nombor perulang. So dia memang tak dapat diringkaskan. Okay. So untuk kamu boleh tulis ini ataupun ini. Tulis bawah maksudnya awak tulis dia dalam nombor perpuluhan. Tulis atas tu kamu tulis dalam bentuk cert yang paling ringkas. Okay. Tapi bila soalan saya tanya apakah vektor unit? Okay. Apakah vektor unit dalam arah 13i tanpa 14j? So kita akan gunakan formula 13i tanpa 14j per punca kuasa 2, 13 kuasa 2 tanpa 14 kuasa 2. So nanti awak akan dapat 13i tanpa 14j per punca kuasa 2 365. Okey. Untuk jenis ini cert kalau tulis nombor perpuluhan. Kalau nak ringkaskan untuk soalan ini dia tak mampu diringkaskan. Sebab kita tak dapat nombor yang berulang. Maka kamu mesti bagi jawapan dalam bentuk ini, tak boleh tulis nombor perpuluhan di bawah. Dalam matematik kalau awak bagi saya satu soalan, saya nampak pecahan, tapi pada masa yang sama, cikgu nampak perpuluhan, pecahan dan perpuluhan serentak,
ini bukan jawapan yang paling ringkas. So kita tak boleh bagi jawapan macam ini, hanya boleh bagi jawapan macam ini. Okay? Satu lagi case. Nadia juga kena cari yang boleh diringkaskan punya. Okay. Sekejap. Okey. Apa nombor tadi? 20 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Cikgu. Alamak. Tukar-tukar cikgu sendiri tu tak ingat nombor sudah. Sekejap. Okey, ini. Okey, katakan sekarang cikgu bagi vektor 20i tambah 10j. Okey, soalan saya tanya, apakah magnitude dia? So, kita akan gunakan rumus 20 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Di mana jawapan apa dia dalam ini? Apa dia? 500. 200. Kalau kamu terus tekan punca kuasa 2 bagi 15, 500, kamu dapatlah 22.36. Kalau buat penghampiran lah 22.36. Abang kakak kamu dia boleh bagi jawapan ini ataupun jawapan ini untuk mereka. Tapi untuk kamu kamu boleh bagi saya jawapan ini, tapi tak boleh bagi saya jawapan ini sebagai jawapan terakhir. Sebab kamu belum ringkaskan set ini. 500. Boleh dibahagi oleh 2. 2. Okey, 250. Boleh dibagi oleh 2. 2. So 125. Boleh dibagi oleh 5. 5. Boleh dibagi oleh 5. 5. Okay, lepas tu kalau kita buat pun tak ada lah. Okay. So kita dapati 500 sebenarnya ialah 2 darab 2 darab 5 darab 5 darab 5. So ada berapa pasangan di sini? Sini satu pasangan, sini satu pasangan. So 2 ini saya boleh tarik keluar. So dapat berapa? Di luar saya dapat berapa? 10. 10. Cikgu dapat 10 sebab ini cikgu tarik 2, ini cikgu tarik 5. So 2 tarik 5 itu dapat 10. Di dalam tinggal apa? 5. 5. Okey, dengar di sini untuk kamu untuk soalan ini kalau cikgu tanya apakah magnitude dia? Apakah magnitude dia? Kamu boleh bagi saya jawapan dalam nombor perpuluhan ataupun set yang sudah diringkaskan. Kamu tidak boleh bagi saya jawapan ini sebab jawapan ini belum diringkaskan. Kalau kamu bagi itu, awak hanya dapat makan kaedah saja. Awak tahu kira, tapi tak tahu bagi saya jawapan yang diringkaskan. Okay, itu kalau saya tanya magnitude. Kalau saya tanya vektor unit, alamak. Tadi cikgu lupa gerakkan cursor saya. Okey, tepi aja lah cikgu buat. Kalau cikgu tanya vektor unit untuk dalam arah 20i tambah 10j. So kalau kamu pakai rumus, kamu akan dapat 20i tambah 10j per punca kuasa 2, 20 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Okay, so nanti awak mestilah dapat benda yang cikgu kira tadi, di mana bawah ini ialah 500. Awak akan dapat 500. Okay, di sini ada bezanya.
Punca kuasa 2 500, kalau saya tekan kalkulator, saya dapat nombor perpuluhan 22.36. So tak kisah kamu ke ataupun mereka yang tak belajar cert punya, mereka tidak, sesiapa pun tak boleh bagi saya jawapan macam ini. Okay? Siapa kalau bagi jawapan ini, tak akan dapat markah untuk jawapan sebab bentuk ini belum diringkaskan. Kita tidak boleh ada pecahan dan nombor perpuluhan serentak. Okay? Hanya beza di sini, untuk abang kakak yang tak belajar cert punya, maka dia akan bagi jawapan macam ini saja kepada saya, cikgu akan bagi markah penuh. Tapi tidak untuk kamu. Kalau kamu bagi saya jawapan macam ini, dalam exam kamu tidak dapat markah untuk jawapan sebab awak punya punca cert di bawah itu belum diringkaskan. So sepatutnya cikgu akan nampak awak buat kerja. Cikgu akan nampak awak buat kerja-kerja ini, awak ringkaskan dia. So cikgu akan nampak awak tulis 20I tambah 10J punca kuasa 2, 10 punca kuasa 2 bagi 5. Tapi kalau kamu tulis macam ini, tetap tak dapat markah penuh. Tahu kenapa? Sebab tak ringkas. Masih boleh diringkaskan. Macam mana? Tukar 20 dengan 20I dengan 10J tu. Ya. Kalau kamu tengok nombor ini 10, 20, 10, mereka semua ini boleh dibahagi oleh 10 kan? So macam apa yang awak buat dalam matematik, awak kena tarik faktor sepunya 10 ini keluar. So ini dapat 2I, ini dapat 1J. Bawah itu 10. Punca kuasa 2 bagi 5. So ini potong, ini potong. So jawapan 2I tambah J bahagi punca kuasa 2 bagi 5. Okay? Ini baru dapat markah penuh. So sebenarnya kamu belajar lebih daripada abang kakak di form 5 ataupun abang kakak di rumah awak. So bila kamu buat ulang kaji di rumah, kalau tanya abang kakak, kadang-kadang dia suruh kamu berhenti di sini. Dia kata okey lah. Jangan percaya dia, awak tak okey lagi. Mereka okey sebab mereka tak belajar cert. Kamu sekarang sudah belajar cert, so kena gunakan kemahiran macam mana ringkaskan cert itu untuk ringkaskan vektor-vektor ini. Tapi kalau soalan ini setakat tanya magnitude, maka tak kisah. Awak pagi ini cikgu terima. Awak pagi ini pun cikgu terima. Pagi atas pula tak terima sebab belum diringkaskan. Sebab dalam matematik tambahan, kita pegang satu, jawapan perlu dalam bentuk teringkas. So kalau benda itu boleh diringkaskan, kamu tak diringkas, kamu tak dapat markah untuk jawapan. So macam soalan ini, kamu boleh ringkaskan jadi macam ini, terpaksa lah awak ringkaskan. Kalau tidak, cikgu tak bagi markah. Sebab awak sudah belajar punca kuasa 2. Okey, cikgu pendedahan kepada kamu, kalau kamu sudah faham konsep, cikgu boleh bagi kamu tengok. Katakan sekarang cikgu tanya, punca kuasa, selain pada 2, contohnya cikgu bagi punca kuasa 3. Cikgu bagi nombor apa, cikgu fikir kejap. Okey, 1080. Kita tengok macam mana kita nak ringkaskan dia. 1080 boleh dibahagi oleh 2. dapat 540. Boleh dibagi oleh 2. Dapat 270. Betul ah? Salah cakap Boleh dibagi lagi oleh 2. 1 3 3 5. Betul. Betul Okey. Siapa lagi? 3. Dapat 45. 5. Okey, boleh dibagi oleh 3. Dapat 15. Boleh dibagi oleh 3. Dapat 5. Kalau buat lagi tak ada apalah sebab 5 kali 1. So ini sebenarnya ialah 2 darab 2 darab 2 darab 3
Darat 3, darat 3. Betul ah? Betul ada tinggal dah. Darat 5. Tinggal kan? 2, 3, 5. Okey. Punca kuasa 3 ataupun seperingkat 3. Okey, oleh kerana kali ini ialah punca kuasa 3, so bila kamu nak cari pasangan dia, kamu kena cari ulang 3 kali punya. Punca kuasa 2 kita cari yang ulang 2 kali punya. Okey, punca kuasa 3 kita ulang 3 kali punya. So nombor apa yang ulang 3 kali? 2 dengan 3. 2 ada 3 kali, 3 ada 3 kali. So saya tarik keluar tapak 2. Tarik keluar tapak 3. So ini ialah 6. 6. So 6 tulis di luar, punca kuasa 3 bagi apa lagi di dalam? 5. Okey, kamu boleh semak jawapan. Cuba cek nilai ini dan nilai ini. Boleh tak kamu dapat jawapan 10.2598 sesuatu? Dapat. Dua-dua boleh dapat. Itu konsepnya. So kalau nanti soalan tiba-tiba tanya awak punca kuasa 4, punca kuasa 5, boleh jawab saja. Kalau punca kuasa 4 kita cari 4 dalam satu pasangan. Tengok soalan ini ya, 1080. Tak boleh bergerak. Okey, soalan ini. Kalau sekarang cikgu bukan tanya punca kuasa 3, cikgu tanya punca kuasa 2 saja. Cikgu tanya punca kuasa 2 sahaja. Sepatutnya macam mana pula? Padang kejap, padang. Okey. Cikgu tanya punca kuasa 2. Kalau macam ini, macam mana kita buat? So, kita akan cari nombor dalam 2 yang ulang ke 3 yang ulang? Kalau saya tanya punca kuasa 2 saja. 2 lah kita dapat. Okey, kita akan buat inilah. 1, apa lagi? 3, ada lagi? Tak ada. Ada. So kita akan tarik keluar 2, ini tarik keluar 2, ini tarik keluar 3. 2 kali 3, 6. Apa yang di dalam? 2, 3 dan 5. So jawapan? 30. 30. Boleh semak jawapan. Ini sama dengan ini. Kamu dapat jawapan nilai dia 32 sesuatu. 8, tak nampak. Alamak, ada. 1080. 32.8633 sesuatu lah. Itu dia. So kalau saya tanya punca kuasa 4 untuk soalan ini, punca, kalau cikgu tanya punca kuasa 4. Boleh ringkas? Tak boleh. Tak boleh sebab kita tak ada pun separuh nombor wujud sampai 4 kali. Boleh Okey, balik kepada nota kita. Banyak sudah. Kejap. Mana nak baca. Okey. Latihan kita. So kerja untuk hari ini latihan 4.2.1. Soalan pertama sebenarnya cikgu tak ajar kamu sebab ini ialah benda-benda yang awak belajar sebelum. Tukarkan nombor perpuluhan perikut kepada pecahan teringkas sebagai pendedahan dengan nombor nisbah itulah. Okey. So macam soalan 1A, soalan 1C itu ialah soalan skora rendah. Kalau tak ingat, pergi tanya adik-adik awak di rumah yang belajar skora rendah punya. Mereka erti buat. Erti ke kamu? Kita buat yang per 10, per 100, per 1000 tu. Ingat cerita tu? So lepas itu, untuk ini untuk ini, soalan B, soalan D dengan soalan E. Okey, garis saya untuk garis saya tulis 63, garis itu maksudnya satu
Itu maksudnya 1.5636363. Kalau awak nampak satu garis di atas dia. Ada silap tak? Ya. So kalau awak nampak satu garis sambungkan dua nombor, maksudnya dua nombor itu akan berulang. Sama masuk dengan cikgu tulis 1.563 titik. Dan dia bubuh garis pun sama masuknya. Memang itu cara penulisan dia. So untuk jawab soalan B, C dan E ini, gunakan pengetahuan janjang kamu. Yang S infinity tu. Kalau siapa sudah lupa, pergi tengok balik nota tentang dia. So itu awak buat soalan satu. Sebenarnya soalan satu tak ada kaitan dengan tajuk kita hari ini pun. Ini lebih kepada dia nak memperkenalkan nombor nisbah. Soalan dua, cikgu tanya awak ini adalah cert ataupun bukan cert. Ini senang. Keluar kalkulator, tekan aja. Kalau tekan dapat nombor integer ataupun pecahan yang ringkas, bukan nombor perpuluhan yang tak putus, awak kata cert. Kenapa? Kalau kamu tekan, kamu tak boleh dapat nombor integer ataupun pecahan yang cantik. Kamu dapat satu nombor perpuluhan yang panjang-panjang. So, jawapan awak ialah cert. Kenapa? Sebab tak dapat dipermudahkan. Tapi kalau kamu boleh dapat jawapan yang cantik, awak kata bukan cert. Kenapa? Sebab dia boleh dipermudahkan. Dan kena beritahu saya, dia boleh dipermudahkan jadi apa? Jangan setakat tulis kata boleh. Boleh macam mana? Kamu kena sebut. Dia boleh dipermudahkan jadi apa? Boleh So kamu buat latihan 4.2.1 soalan 1 dan 2. Lepas tu kamu buat latihan 4.2.2 pemudahkan cert yang berikut. Yang cikgu tulis di situ. So ada 3 soalan tapi ada banyak anak cucu lah yang kamu kena buat untuk hari ini. Sorry. Okay. So ada apa lagi nak tanya tak?